Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi bersama saya Cikgu Ainul. Dan untuk hari ini kita nak belajar berkenaan dengan topik di bawah subjek kemahiran asas tanaman tingkatan 1. So kita nak belajar topik apa hari ini? Sebelum kita teruskan dengan topik yang kita akan pelajari pada hari ini, jangan lupa bagi sesiapa yang belum subscribe ke YouTube channel Cikgu Ainul, cepat-cepat klik pada butang subscribe di bawah kerana kita akan ada banyak lagi pembelajaran, video-video pembelajaran terutama dalam subjek kemahiran asas tanaman. So, topik apa yang kita nak belajar pada hari ini? Ini dia bab 1 pertanian di Malaysia bagi subjek kemahiran asas tanaman KSSM Pendidikan Khas Tingkatan 1. So, jom kita mulakan dengan bab 1 pertanian di Malaysia. Okey, sebelum kita teruskan kepada konten ataupun kandungan dalam bab 1 pertanian di Malaysia ini, kita lihat dahulu apakah standard pembelajaran yang kita akan pelajari pada hari ini. Okey, yang pertama, di akhir pembelajaran ini, murid mestilah berupaya menerangkan bahawa pertanian boleh menghasilkan bahan makanan, membekalkan bahan mentah, dan yang ketiga, pertanian dapat menyediakan peluang pekerjaan. Itu adalah bagi standard pembelajaran 1.1. Seterusnya, 1.2, mengenal pasti bidang-bidang yang terdapat dalam pertanian. Dan bidang yang terdapat dalam pertanian, kita ada bidang tanaman dan juga bidang ternakan. Seterusnya, standard pembelajaran yang ketiga iaitu 1.3, mengenal pasti peluang pekerjaan dalam bidang pertanian. Jadi, kita akan explore dan kita akan pelajari ketiga-tiga standard pembelajaran bagi topik bab 1 pertanian di Malaysia ini. Okey, jadi kita akan teruskan dengan kandungan pembelajaran pada hari ini. Okey, yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan pertanian? Mungkin ada di antara kita kat sini yang dah biasa dengar dengar perkataan pertanian dan tahu apa maksud pertanian. Okey, pertanian itu kita tidak merujuk kepada tanaman semata-mata. Mungkin kadang-kadang kita fikir pertanian ni hanya melibatkan penanaman sahaja. Okey, jadi sebenarnya maksud pertanian adalah pertanian ini merupakan kegiatan pengusahaan sesuatu kawasan untuk mendapatkan hasil tanaman dan ternakan secara optimum. So, itu adalah maksud pertanian. Maksudnya, pertanian ini bukan sahaja melibatkan tanaman tetapi juga ternakan, asalkan dia adalah kegiatan pengusahaan sesuatu kawasan. Okey, seterusnya, contoh-contoh yang terdapat dalam kegiatan pertanian adalah yang pertama, seperti mana yang kita lihat dalam gambar rajah ni, iaitu tanaman padi. Iaitu tanaman yang paling penting, terutama di Malaysia. Tanaman yang kedua adalah tanaman getah dan yang ketiga adalah tanaman kelapa sawit. Ketiga-tiga tanaman ini, iaitu ketiga-tiga kegiatan pertanian ini adalah sangat penting di Malaysia kerana dia adalah pembekal utama bahan mentah di Malaysia. Seterusnya kita akan lihat pula contoh kegiatan pertanian lain yang melibatkan ternakan. Pertama, ternakan kambing. Kita ada ternakan ayam dan juga ternakan lembu. Sebenarnya banyak lagi ternakan-ternakan yang mana kita akan pelajari selepas ini dengan lebih banyak lagi. Okey, jadi apakah kegiatan pertanian yang terdapat di sekitar tempat tinggal kamu? Cuba kita fikirkan balik. Murid-murid di rumah, cuba murid-murid tak kisahlah di rumah ke, di sekolah ke, cuba fikirkan apakah kegiatan pertanian yang terdapat di sekitar rumah kamu. Dan boleh taipkan di ruangan komen. Di bahagian bawah ini. Okey, jadi kita teruskan. Sebenarnya kegiatan pertanian ni banyak sebenarnya dan kita boleh explore. Mungkin kita perlu explore dahulu baru kita boleh terfikir apa kegiatan pertanian yang terdapat di kawasan rumah kita.
Okey, ini adalah kepentingan pertanian di Malaysia. So, apa pentingnya pertanian di Malaysia? Jadi, kita lihat di sini. Pertanian di Malaysia memainkan peranan penting kepada kita. Pertanian boleh menghasilkan bahan makanan, membekalkan bahan mentah dan menyediakan banyak peluang pekerjaan. Itulah kepentingan pertanian di Malaysia yang kita akan pelajari dengan lebih mendalam pada hari ini. Okay, seterusnya. Sedapnya makanan ni, banyaknya makanan. Okey, ini adalah kepentingan yang pertama, iaitu dapat menghasilkan bahan makanan. Kepentingan utama bagi pertanian. Okey, jadi kita lihat satu persatu apakah lauk pauk ataupun makanan yang ada di dalam gambar ini. Okey, yang pertama, kita tengok ini adalah tahu lembut kukus. Siapa yang pernah makan tahu lembut kukus? Sedap sebenarnya. Okay, tahu ini diperbuat daripada kacang soya yang diperoleh daripada tanaman pokok kacang soya. Okey, yang kedua. Yang kedua ni jarang-jarang juga kita dapati ni, terutama kalau di kampung-kampung banyak, iaitu asam pedas keladi. Wih, sedap. Okay, asam pedas keladi ini dimasak menggunakan tanaman keladi yang boleh dimakan. Jangan sebarangan ambil keladi sebab ada keladi yang beracun. Jadi kena tahu dahulu mana satu keladi yang boleh dimakan, mana satu yang beracun. Okay, yang seterusnya kita ada, ini adalah sotong, iaitu sotong bakar. Okay, sotong juga boleh diternak dan hasil penternakan sotong ini boleh dijadikan sumber makanan seperti sotong bakar ini, yang sangat sedap sebenarnya. Okay, dan satu lagi kita nampak ini adalah ikan kukus. Bagi yang nak jaga kesihatan tu, nak kurus tu, makanlah ikan kukus. So, ikan ini terhasil didapati daripada penternakan ikan. Okay, boleh dimasak untuk dijadikan sebagai sumber makanan seperti ikan kukus yang lazat ini. Okey. Dan ini, siapa tahu ni apa dia? Ini sebenarnya adalah daging. Okay, dan ini dinamakan sebagai daging salai ataupun daging bakar. Okay, daging yang diperoleh daripada hasil ternakan lembu, kambing, kerbau atau ayam boleh disalai untuk dijadikan daging salai yang sangat sedap. Dan ini pula adalah ikan kukus ala Thai. Okey, ikan kukus adalah antara masakan yang dapat dimasak menggunakan hasil ternakan ikan seperti mana ikan kukus yang tadilah. Okey, cuma resepi dia berbeza. Okey, dan ini adalah sup daging. Okey, satu lagi masakan yang boleh dihasilkan daripada daging iaitu daripada ternakan lembu. Dan satu lagi adalah singgang ikan. Singgang ikan ni macam ikan rebus macam tu lah. Bagi orang Kelantan dia dah biasa dengan singgang ikan. Okey, seterusnya kita ada bahan makanan lain yang boleh dihasilkan menggunakan tanaman dan ternakan. Yang pertama, kita perhatikan pada gambar ini. Okey, ini adalah nasi. Okey, di mana nasi ini adalah info berkenaan dengan nasi. Nasi dihasilkan daripada beras yang diperoleh hasil daripada tanaman padi. Okey, itu adalah nasi. Seterusnya, kita lihat ini adalah sayur dan juga daging. Sayur dan juga daging. Dan infonya, sayur yang digoreng ini dihasilkan daripada tanaman sayuran, manakala daging salai ini adalah daripada haiwan ternakan. Okey, seterusnya, ini adalah telur dan di bawahnya ada roti. So, telur dan juga roti. Okey, telur dan roti ini yang digoreng ini adalah dari ternakan ayam. Manakala roti diperbuat daripada tepung gandum yang diperoleh daripada tanaman gandum. So, melibatkan pertanian. Dan akhir sekali yang ini adalah susu dan kopi. Okay. Bagi susu dan juga kopi, susu ini diproses daripada haiwan ternakan seperti lembu. Manakala kopi pula diperbuat daripada biji kopi yang diperoleh daripada tanaman pokok kopi. Okey, seterusnya. Membekalkan bahan mentah itu adalah
kepentingan yang kedua, dia membekalkan bahan mentah. Di mana kalau kita perhatikan pada gambar ini, pada rajah ini, jadual ini, bidang yang terdapat adalah tanaman dan juga ternakan. Bahan mentah daripada bidang tanaman adalah seperti beras. Okey, seperti mana dapat dilihat dalam gambar. Okey, beras. Contoh hasil akhir bagi beras adalah nasi. Kemudian yang kedua adalah getah. Okey, dan hasil akhir bagi getah adalah tayar, sarung tangan dan juga kasut. Seterusnya adalah kelapa sawit. Contoh hasil akhir bagi kelapa sawit adalah minyak masak dan juga margarin. Seterusnya kita ada buah-buahan. Okey, dan buah-buahan dapat menghasilkan jus, jam dan juga sirap. Seterusnya adalah biji kopi. Bagi siapa yang tak pernah lihat biji kopi, ini dia gambar biji kopi yang mana hasil akhirnya adalah membentuk serbuk kopi. Kemudian kita ada daun teh. Dan daun teh ini diproses untuk membentuk serbuk teh sebagai hasil akhir. Kemudian untuk tanaman juga kita ada biji koko. Ini adalah koko, iaitu biji yang telah dijemur, biji bagi buah koko yang telah dijemur dan dia akan diproses untuk mendapatkan hasil akhir iaitu coklat dan juga minuman. Bagi ternakan pula kita ada susu. Kalau perhatikan di sini gambar ini, gambar susu yang sedang diperah, susu lembu yang sedang diperah. Di mana susu ini akan diproses untuk membentuk susu UHT ataupun boleh juga dijadikan sebagai aiskrim. Dan kita ada kulit. Kulit iaitu kulit ternakan bagi lembu, mungkin kambing yang boleh digunakan, diproses dan digunakan untuk membuat beg, kasut dan juga tali pinggang. Dan untuk ternakan juga kita ada daging. Daging ini biasalah kita masak. Kita boleh jadikan daging burger, nugget ataupun sausage. Dan akhir sekali bagi ternakan kita juga ada telur. Dan telur seperti dalam gambar ini adalah telur ayam. Boleh diproses menjadikan telur masin dan digunakan untuk menghasilkan kek serta biskut. Okey, seterusnya. Kegunaan pokok kelapa. Ini adalah salah satu tanaman dalam pertanian iaitu tanaman pokok kelapa. Jadi siapa yang tahu di sini apakah sebenarnya kegunaan pokok kelapa? Pokok kelapa ni kita sebut juga sebagai pokok 1000 guna sebab dia punya kegunaan sangat banyak. Okey, antaranya kita boleh lihat di sini yang pertama, batangnya. Ini adalah batang pokok kelapa. Boleh digunakan untuk membina jambatan atau titik. Okey, seterusnya, bahagian lain. Kita ada bahagian buah. Dan apakah kegunaan buah pokok kelapa? So, buah kelapa mengandungi air yang boleh diminum dan isinya boleh dimakan terus atau diproses untuk membuat santan yang digunakan dalam masakan. Manakala bagi kulit atau sabut, ini dia sabut dia ataupun kulitnya, boleh digunakan untuk dijadikan arang ataupun medium untuk tanaman, iaitu tanah tanah bagi tanaman lah. Tempurungnya pula boleh digunakan untuk membuat tabung ataupun kraft tangan. Jadi kita boleh perhatikan pada gambar ini, gambar kraft tangan yang diperbuat daripada tempurung. Cantik kan? Okey, seterusnya, bagi bahagian daun, daun kelapa muda boleh kita gunakan untuk dijadikan sarung ketupat. Terutama semasa perayaan hari raya lah. Okey, seterusnya kita ada juga bahagian lidinya. Lidi pada daun itu boleh diraut untuk dijadikan penyapu lidi. Seperti mana dalam gambar ini adalah gambar penyapu lidi. Dan seterusnya kita ada satu lagi fungsi daun kelapa yang boleh dianyam untuk dijadikan produk kraft tangan. Kita pergi kepada yang seterusnya. Sekarang kita dah sampai kepada kepentingan yang ketiga iaitu menyediakan peluang pekerjaan.
Ini adalah contoh-contoh pekerjaan yang ada di dalam bidang pertanian. Mungkin kita tak tahu, kita ingat dalam bidang pertanian ni hanya boleh jadi petani sahaja. Tak ya. Okey, kita ada banyak sebenarnya peluang-peluang pekerjaan yang ada di dalam bidang pertanian ini. Okey, antaranya yang pertama, seperti mana kalau penternak, okey, kita buat ternakan mestilah kita dapat peluang pekerjaan yang pertama iaitu penternak. Okey, sebagai penternak, okey, kalau kita lihat di sini, inilah gambar penternak iaitu pekerjaan yang melibatkan ternakan haiwan. Okey, selain daripada penternak, okey, bidang lain, pekerjaan lain dalam bidang pertanian adalah ahli veterina. Okey, iaitu doktor haiwan lah kita kata. Okey, dan selain daripada itu, kita ada petani iaitu yang bekerja menanam tanaman lah. Okey, dinamakan sebagai petani. Seterusnya, mungkin ini antara yang kita dah tahu. Yang kita tak tahu, kita boleh juga menjadi pengurus. Di mana kita uruskan perniagaan yang melibatkan pertanian iaitu ternakan dan juga pertanian. Okey, kemudian ada juga peluang pekerjaan lain seperti usahawan. Okey. Ini adalah gambar bagi usahawan muda pertanian di Sarawak. Okey, contohlah apabila kita dah buka ladang, so kita dan kita dah berniaga hasil-hasil daripada pertanian, maka kita adalah usahawan. Okey, seterusnya kita adalah peniaga. Okey, pekerjaan lain adalah peniaga di mana kita boleh jual hasil-hasil tanaman dan juga hasil-hasil ternakan seperti daging. Okey, seterusnya pekerjaan lain adalah penyelidik yang ditugaskan untuk menyelidik, mungkin membuat kacukan, selidik untuk mendapatkan hasil tanaman, hasil pertanian yang lebih baik. Itu adalah tugas penyelidik. Kemudian kita ada satu lagi pekerjaan iaitu pegawai khidmat nasihat, dan biasanya ini adalah daripada Jabatan Pertanian lah. Kita ada pegawai khidmat nasihat yang memberikan nasihat kepada petani dan juga penternak. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya adalah peluang pekerjaan dalam bidang pertanian. Kalau kita lihat di sini, peluang pekerjaan dalam sektor pertanian melibatkan ramai tenaga mahir, khasnya yang terlatih dalam aspek penyelidikan dan juga pembangunan. Okey, kalau kita perhatikan pada jadual ini, kumpulan yang terlibat dalam pekerjaan dalam bidang pertanian ini kita bahagikan kepada 3 kumpulan, iaitu dalam bidang pengeluaran, perkhidmatan dan juga pembuatan. Bagi bidang pengeluaran, peranannya adalah terlibat dalam pengeluaran hasil pertanian, menghasilkan bahan makanan atau bahan-bahan mentah. Itu adalah tugas bagi bidang pengeluaran. Dan contoh pekerjaannya adalah pengusaha tanaman dan juga penternak haiwan, iaitu petani dan juga penternak lah. Okey, dalam bidang perkhidmatan pula, peranan dan tugasnya adalah memberi perkhidmatan kepada pengeluar supaya dapat mengeluarkan hasil yang maksimum. Okey, dan contoh pekerjaan yang melibatkan perkhidmatan ini adalah pegawai pertanian yang memberi khidmat nasihat, pegawai penyelidik yang menyelidik hasil-hasil daripada tanaman dan juga ternakan. Kemudian kita ada ahli veterina iaitu doktor haiwan lah. Okey, guru dan juga arkitek landscape. Okey, itu adalah yang boleh dimasukkan dalam bidang perkhidmatan. Okey, kemudian kita ada bidang pembuatan, kumpulan pembuatan, dan fungsi bagi kumpulan pembuatan ini adalah untuk memproses hasil pertanian dengan menukarkan hasil pertanian kepada barang lain yang boleh digunakan. Okey, dan contoh pekerjaannya adalah pengilang padi, dan pekerja kilang yang memproses getah dan juga minyak kelapa sawit. Ini adalah contohlah dalam bidang pembuatan. Sebenarnya banyak lagi contoh-contoh pekerjaan yang termasuk dalam ketiga-tiga kumpulan ini. Okey, bidang-bidang dalam pertanian. Kita ada 2 bidang, iaitu bidang tanaman dan juga bidang ternakan. Mungkin kita boleh lihat dahulu dalam bidang tanaman. Okey, dalam bidang tanaman, antara tanaman-tanaman yang boleh kita usahakan adalah yang pertama buah-buahan.
Okey, yang kedua, gambar ini mestilah tahu kan, ini adalah pokok getah. Okey, jadi yang kedua adalah getah. Yang ketiga, ini adalah gambar kubis. So, ini adalah perusahaan sayur-sayuran. Kemudian kita juga boleh buat tanaman kelapa sawit. Okey. Dan siapa tahu gambar ini? Ini adalah pokok teh. Mungkin ada yang tak tahu. Ini adalah tanaman teh. Kemudian ini adalah padi. Okey. Dan gambar yang seterusnya ini adalah kelapa. Of course semua tahu kan kelapa. Dan ini adalah pokok koko. Okey. Apa lagi seterusnya, kita balik semula kepada bidang yang kedua, iaitu tanaman. Okey, bidang-bidang dalam pertanian iaitu bidang ternakan. Okey, tadi tanaman, sekarang ternakan. Antara ternakan yang boleh kita usahakan adalah ternakan sama ada di darat ataupun di air. Dan yang pertama, mesti semua tahu ini adalah gambar lembu. Okey. Yang kedua adalah kambing. Yang ketiga, kerbau. Okey. Yang keempat adalah ayam. Yang kelima, ikan. Okey, kita boleh buat penternakan ikan. Kemudian kita ada juga penternakan udang. Okey. Dan seterusnya, ini ternakan di air. Seterusnya adalah ternakan ketam. Ini adalah ketam nipah. Okey. Mahal sebenarnya ketam nipah ni. Dan seterusnya adalah kerang. Okey. Ini adalah antara bidang ternakan ataupun ternakan yang boleh kita usahakan dalam bidang ternakan. Okey, seterusnya kita ada uji minda. Sebab kita dah di penghujung, so kita test dahulu apakah pengetahuan-pengetahuan yang baru sahaja kita pelajari sebentar tadi. So, padankan bahan mentah dengan hasil akhir yang sesuai. So, yang pertama, telur. Telur, hasil akhirnya tentulah. Apakah jawapannya? Ya, betul. Telur masin. Okey, yang kedua, biji koko. Apakah hasil akhir bagi biji koko? Ya, betul. Hasil akhir biji koko adalah coklat. Yang ketiga adalah beras. So, hasil akhir bagi beras sudah tentulah nasi. Okey. Dan yang seterusnya adalah kelapa sawit. Hasil akhir bagi kelapa sawit. Kelapa sawit sebenarnya boleh dijadikan minyak dan juga margarin. Okey. Kemudian kita ada kulit haiwan. Hasil bagi kulit haiwan ini diproses boleh dijadikan tali pinggang. Dan yang akhirnya adalah buah-buahan. Buah-buahan kita proses, kita boleh jadikan dia jam buah-buahan. Okey, seterusnya kita ada satu lagi yang terakhir. Okey, kelaskan bidang pertanian berikut. Okay, yang pertama ini adalah gambar lembu. Sama ada dia masuk dalam bidang tanaman atau ternakan. Lembu sudah tentulah dia berada di dalam bidang ternakan. Padi. Okay, ini gambar padi. Padi termasuk dalam bidang tanaman. Gambar yang ketiga adalah getah. Getah sudah tentu dalam bidang bidang tanaman. Seterusnya adalah pokok kelapa. Pokok kelapa sudah tentu berada dalam bidang betul, tanaman. Okay, seterusnya adalah ayam. Ayam haiwan kan? So, mestilah termasuk dalam haiwan ternakan. Dan udang. Udang pun adalah sejenis haiwan juga. Dia termasuk dalam haiwan ternakan. Ini adalah gambar teh. Teh daripada daun teh. So, daun teh adalah tanaman. Kemudian kita ada kambing. Kambing adalah haiwan. Maka dia termasuk dalam kumpulan ternakan. Dan ini adalah sayur. Siapa tahu ni? Ini adalah sayur brokoli. Ya, betul. Brokoli. Cikgu pun dah lupa. Okey, brokoli. Brokoli termasuk dalam tanaman. Dan kita ada satu lagi, mungkin tak jelas sangat. Ini adalah ikan sebenarnya. Dan ikan termasuk dalam ternakan. Okey, jadi kita dah selesai untuk bahagian uji minda. Okey, tahniah buat semua yang dapat menjawab soalan sebentar tadi. Okey, bersama-sama dengan cikgu lah. Okey, jadi kita dah di penghujung. Okey, cikgu ucapkan terima kasih. Okey, dan jangan lupa semua
like, share dan juga subscribe video ini ke YouTube channel Cikgu Ainul. Jadi setakat ini sahaja pembelajaran kita bagi bab 1 pertanian di Malaysia. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam bab 2 bagi topik yang seterusnya. Jadi berhenti di sini dulu. Bye.